boleh buat bukit, boleh buat rumah sendiri. Beli simen kan? Beli simen tu, ni lah rumah dosa. Dengan batu-batu yang buat, ni lah rumah yang mana kalau rupa beli ni dosa-dosa aku buat dulu. Abang kata banyak sungguh dosa kita. Tapi kita taklah suruh sampai peringkat gitu. Sedia sebuah buku. Buku ni buku 335, 555. Bukan suruh tulis hutang. Tulis hutang kita dengan Allah Ta'ala. Hari ni kita mengumpat orang tak? Kalau mengumpat, tulis mengumpat orang hari ni. Malam esok, malam tu sebelum tidur, buka tengok balik. Buat apa hari ni? Hak ni cara ada ulama-ulama yang muhasabah macam ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum tidur, maka dia akan muhasabah balik sebelum tidur. Dia akan ambil kayu, katok kaki dia sendiri. Ni tapak kaki. Dia kata, wahai Umar, macam ni kamu hari ni? Katok kaki. Umar, macam ni kamu hari ni? Katok kaki. Menangis dia setiap malam. Tu yang dah masuk syurga, Allah semua. Masuk syurga, Nabi sebut dalam hadis. Umar fil jannah. Umar dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau kita Nabi sebut begitu, rakyat seronok tak main surau dah. Syurga, main Allah lagi. Main kat rumah pun tak apa dah, syurga. Dan kita yang kita tu Allah Ta'ala tak bagi tahu kat kita. Syurga ke kita ni, neraka ke kita. Sebab tu kita nak kena harap selalu. Orang yang selalu harap ni, orang yang tawaduk. Orang yang tak mengharap, orang ni orang takabur. Takabur tak dekat dengan Allah. Sayyidina Umar dengan keadaan dia macam tu pun masih tawaduk. Nabi SAW sangat tinggi, tu pun masih tawaduk. Sembahyang malam hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak dua kaki Nabi SAW sembahyang malam. Dan keadaan para Sayyidina Umar kata, faqila lahu atatakallafu hadha ya Rasulullah, kenapa kamu beratkan diri sampai peringkat macam ni ya Rasulullah? Qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan Allah dah ampun dosa kamu terdahulu dan akan datang. Apa tahu macam ni? Qala Nabi SAW, afala akunu 'abdan syakura, tak bolehkah aku jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Maksudnya hamba bersyukur dia macam mana? Gunakan nikmat Allah Ta'ala bagi mengikut jalan Allah Ta'ala. Nampak tak? Ini kita nak kena buat tahu ni. Tahu nak masuk baru ni. Bukan amal ma'an. Sebab tu dia bagi ma'al hijrah. Ma'al hijrah ni pada sama-sama kita berhijrah. Ma'al hijrah, bersama-sama dengan hijrah. Maksudnya nak suruh kita ni bersama-sama hijrah, bukankan hijrah daripada kota Mekah Madinah. Hijrah diri kita daripada hak tak baik kepada baik, hak baik kepada lebih baik, hak lebih baik kepada lebih baik. Sebab kita pergi ke mana? Nak pergi kepada Allah Ta'ala. Kita nak bertemu dengan Allah. Bila nak bertemu dengan Allah, kita nak tengok amalan kita ni macam mana. Adakah Allah akan terima ke tidak? Kita dalam kubur, nak mau cerita habis kali banyak-banyak. Kita dalam kubur, kita tak tahu boleh jawab ke tidak kita punya soalan kita dengan malaikat maut tadi. Malaikat maut pada malaikat Munkar dan Nakir. Tak tahu kita boleh jawab ke tak. Ada orang yang ditanya dengan satu soalan, sembahyang ke tak dulu di dunia? Tak boleh jawab dia, saya sembahyang. Malaikat pun Assalamualaikum. Balik tu, satu. Tengok tu banyak. Habai dah dulu ni. Ya. Mengapai ke 5 soalan. Marabbuka, waman nabi juga, wama kita buka. Tanya habis semua. Mengapai siap. Soalan bocor. Awak tak tanya apa? Tanya apa? Solat ke tak dulu? Ada yang ditanya, kenal tak laki ni? Ditanya dalam kubur. Malaikat bukan laki datang. Tanya, kenal tak laki ni? Maka dia keluarkan macam skrip. Keluar seorang lelaki, gambar Nabi SAW. Orang yang beriman dia akan kenal terus walaupun tak pernah tengok Rasulullah. Dia kata hadza Rasulullah SAW. Maka malaikat ni pun Assalamualaikum. Jaya kan. Walaupun tak pernah tengok langsung Allah pusat orang tu. Bukan Nabi SAW, tapi waktu ni kenal. Ada orang yang mana makan nakir datang, tak tanya soalan, mai tengok kan. Mai. Dia kata apa? Tak tanya apa? Tak tanya, saja mai tengok kan. Cakap bahasa Arab apa lah? Bukan cakap kena. Waktu tu kami tak mengaji, nak kena masuk kelas bahasa Arab pula dalam lepas ni. Nak berarti jawab dengan malaikat bukan lagi. Tu Arab pun tentu boleh jawab Arab. Kalau orang berarti bahasa Arab pun mana pun. Kalau amalan tak tahu, hang tu Arab pun tak boleh jawab kan. Nah, kita jangan kira dengan kita berarti bahasa Arab. Ni ada ramai yang penuh getah ya di kampung, tapi hati dia baik. Dalam kubur dijawab semua soalan dengan apa? Dengan amalan. Lidah amalan akan jawab. Lidah amalan dia tu akan jawab, bukan dengan lidah lisan yang nampak depan mata, yang nanti cakap dengan bahasa sekian. Boleh. Malaikat mai tengok saja. Tengok sebab apa? Dia kata, ni tak mau tanya kan?
Tak perlu tanya. Aku main nak tengok saja ni orang yang dikatakan cinta kepada Nabi SAW. Hari aku nak tengok dia. Kami dah dapat tengok pada hari ini. Lama dah kami tunggu. Nak tunggu hang masuk lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Balik. Ada yang dia pula kata kat mereka. Kalau mereka tanya, dia pula tolong bagi nasihat kat mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, selepas mana orang akan hantar jenazah Sayyidina Umar, disebut dalam kitab Nurul Zolat, syarah kepada Aqidatul Awam Syekh Nawawi Bantani. Dia kata ketika mana Sayyidina Ali menghantar jenazah Sayyidina Umar ke dalam persemadian sebelah Nabi SAW, orang pakat balik, aku tunggu saat dia. Aku langkah tujuh tapak, patah balik dengar apa yang disembah oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada ketika tersebut. Dengan pandang pelik pula, kata itu Ustaz, putih kata Ali boleh dengar benda tu. Kalau keledai pun boleh dengar. Dan makhluk lain tu, kambing pun boleh dengar. Takkan wali-wali yang dekat dengan Allah Ta'ala tak boleh dengar? Oh, yang kambing rebau, orang tak heran pun. Kambing rebau kata boleh dengar. Kalau saya kata, kambing rebau dengar apa yang ditanya oleh Munkar dan Nakir dalam kubur. Sebab tu kalau kita tengok rebau lembu hadut tepi jalan, kalau duduk dekat kat kubur, telinga tu naik ke atas ni. Kata memang duduk halau lalat tu. Lalau lalat tu hak depan mata hang. Hak hang nampak sebab hang ni memang jenis lalat pun. Hang nampak lalat tu lah. Kalau hang dekat dengan Allah, hang akan nampak benda lain. Abang kata dia tu akak telinga. Sebab dia dengar dia duk tanya aku bohong, betul apa tanya. Lepas tu kadang-kadang kita tengok lembu kadang-kadang duduk kat kubur, dia tengah lari. Lari. Okey bang, kejut dia macam kena tanya, ni kena pukul. Semua ada macam-macam. Kita tak tahu sebab kita tak temu lagi. Dan temu kita tahu. Sayyidina Ali waktu tu dengar balik dia kata apa? Waktu ketika mana Munkar dan Nakir datang, Sayyidina Umar pula kata, bukan Munkar Nakir dulu, Sayyidina Umar dulu dia kata. Dia kata, wahai Munkar dan Nakir, aku nak bagi nasihat sikit. Tu dia. Sayyidina Umar pula bagi nasihat. Bukan Munkar dan Nakir kan? Dia kata, Sayyidina Munkar Nakir kata apa? Ya, baik, silakan wahai sahabat Nabi SAW. Dia kata, aku nak bagi nasihat sikit. Lepas ni kalau main, jangan main buka macam ni. Gerak. Muka dia kata, aku ni orang yang dekat dengan Rasulullah pun bimbang dengan muka tu. Apatah lagi lah umat Nabi SAW yang akan datang yang jauh dengan Rasulullah, lagi dia pun bimbang tengok muka tu. Kalau lepas ni, kalau main jumpa orang yang beriman, mainlah dengan muka yang ceria. Kalau kepada orang-orang yang bukan beriman kepada Allah, barulah main dalam keadaan muka yang gerak. Jadi lepas ni, ubah muka. Mereka bukan lagi. Baik. Assalamualaikum. Ui, siapa kena soal ni? Malaikat soal dia, dia soal balik malaikat, bagi nasihat lagi. Balik malaikat. Allah. Kita terus buat kemah gitu lah. Kita terus buat kemah, malaikat main. Wahai malaikat, saya nak bagi nasihat. Hang siapa pun dah pernah kenal pun dah bagi nasihat boleh. Kita terus buat memori lah dengan malaikat. Kalau kita tak nak bagi nasihat, jelas kaki main dulu. Kaki dia main lupa, kena buka, senyap pun gitu dia. Boleh. Lepas tu kata, di dunia ni kena banyak ikut sunnah Nabi SAW. Orang kita akan selamat. Kalau kata tahun ni kita benci dengan orang-orang dekat dengan Allah, tahun depan ubah, buka buku baru. Jangan benci dengan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan benci dengan penuntut-penuntut ilmu. Jangan benci dengan orang yang main majlis ilmu dan sebagainya. Jangan. Nampak? Tak sepatutnya timbul benda-benda itu dalam hati kita. Salamatul Sadri, buat benda yang baik. Kita betulnya orang Islam ni, tak mana tempat ada benda baik, kita pergi semua. Bukannya tengok tempat ni baik, tempat lain kurang sikit. Awak tempat kami kurang sikit ni. Jealous tu jealous sebab tempat kami kurang. Bukan jealous sebab ni semua teruk daripada ni. Patutnya mereka ni kena naik ke sini, baru kemas tempat ni. Bukan gitu cara ni. Nampak tak? Jealous bila tengok orang baik, jadi kita pun teringin nak buat baik sekali. Macam mana nak bagi orang pakat main ramai buat baik. Ingat Allah Ta'ala. Itu sepatutnya dalam hati kita. Tahun ni, buka buku baru, buka dengan lembaran baru. Moga-moga hijrah yang datang ini dan akhir bulan yang datang ini, akhir tahun ini, kita ni akan jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang mana setiap kali masuk tahun baru tapi amalan dia tidak bertambah, maka kata Nabi SAW, orang ini maghbunun. Hari ini dengan esok adalah hari yang kurang, maksudnya sama. Hari ini dengan esok sama. Maka orang ini maghbun, macam orang yang tertipu, orang yang lalai. Kalau hari ini lagi teruk esok daripada semalam. Hari ini lebih teruk pada semalam. Semalam teruk dah, hari ini lagi teruk.
maka orang ni orang yang mal'unun, kata Nabi, orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau kata hari ini lebih kurang daripada hari semalam, nah, maka ketika sebut orang ini dipanggil nuqsanun, orang yang kurang di sisi Allah Ta'ala. Maka yang mana terbaik? Yang terbaik adalah qalla dawama wa in qalla. Kurang sedikit amalan kita tapi berterusan, itu lebih baik. Sedikit tapi berterusan, itu lebih baik. Moga-moga amalan kita bertambah. Kali lagi saya jemput kepada ibu bapa semua, InsyaAllah 4 hari bulan ni, kalau siapa yang tak ada kerja apa, bolehlah pergi ke Kedah, pergi ke Perlis. Kita buat majlis khatam Syama'il Nabi SAW di Matafi Imam Nawawi. Kalau yang tak ada kerja apa-apa, yang ada urusan di Kedah ke Perlis pada hari tersebut, 4 hari bulan hari apa? Hari Ahad. Ahad ni kita akan buat khatam Syama'il Nabi SAW, yang saya baca daripada beberapa bulan kat 2-3 bulan kita baca sampai ini. Dan kita akan khatam insyaAllah pada 4 hari bulan. Jadi boleh boleh buat semua untuk hadir dalam majlis tersebut. Dan sebenarnya majlis khatam kitab ni, orang kadang-kadang dia pandang rendah. Dia kata kami tak main mula-mula Ustaz. Nabi khatam buat apa? Kata syekh-syekh kami di Mesir, barakatul kitab fi khatimi. Berkat kitab tu kadang pada akhir kitab. Ulama-ulama sebut gitu. Berkat itu pada akhir kitab. Walaupun tak pergi pada mula Ustaz. Walaupun tak pergi pada mula, pihak akhir pun tak parah. Tapi berkat dia akan dapat. Berkat dia pada pada dia rasa nak ngaji, tapi dia akan dapat berkat pun lain pula. Dapat kefahaman yang Allah Ta'ala akan bagi kepada wallahu a'lam. Allah Ta'ala akan berhak bagi kepada siapa yang dia nak. Lepas tu tok guru kami di Mesir, syekh-syekh kami, Syekh Yusri Allah Ta'ala, kalau majlis akhir kitab tu, dia akan jemput walaupun orang tu tak pernah main kelas. Dia suruh buat pengumuman, panggil semua, kerana barakatul kitab fi khawatim atau fi khatimi. Pada pengakhiran kitab tu adalah keberkatan dalam majlis tersebut. Jadi bakat-bakatlah kalau kita tak ada jawab apa, hadir ke sana, kita dapat keberkatan daripada akhir kitab tu insya-Allah. Keberkatan itu akan kita dan rindukan kepada untuk bertemu dengan dan menjadi orang-orang yang saleh insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Surah Mustaqim dan bapak semua yang sudi untuk dengar apa yang saya cakap. InsyaAllah saya akan balik akhir bulan 12. Tak awal dalam sebulan lagi lah. Bulan apa? 2 bulan lah. Bulan ni saja baru masuk kan. Bulan satu lagi, bulan 12 insyaAllah. Antara pertengahan ke akhir bulan. Doa lah, moga dapat bertemu lagi lepas ni. Sekali 2 lagi. Orang handsome ni mau nak tengok. Jangan marah. Tak baik marah-marah bulan masuk baru ni, tahun baru ni kan. Jadi saya kata dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu amalan saya nak bagi. Sebelum tidur, banyakkan baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Amalan mudah ya, tak banyak mana. Sebelum tidur tu duduk saat atas katil menghadap kiblat. Kalau lagi berwuduk lagi baik. Kalau tak boleh berwuduk tak apa, duduk tidur. Duduk kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kata para ulama, Al-Imam Jordan disebut dalam kitab dia, siapa yang baca macam ni maka akan diberikan rezeki yang manfaat kepada dia. Diberikan rezeki yang diberkati, kemudian dia akan diselamatkan daripada syaitan yang akan mengganggu dia pada malam. InsyaAllah. Jadi amanah ni saya bagi hari ni, kali ni lah. Buat dulu 21 ni. Tiap hari buat 21. Lepas ni kita bagi lain pula. Saya bagi tambah lagi. Sebab takut saya tak ada nak main akhir bulan, awal bulan. Satu lagi, kata Imam Jordani, kalau seorang tadi menulis pada kertas, tulis pada kertas, ini yang kata syirik pula. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, bukan tulis nama aku. Sana terus. Tulis nama Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. 313 kali. Tulis dekat satu kertas. Tulis dengan tangan. Dia kata dengan komputer. Itu pemalas. Dia copy paste. Copy paste. Itu sonok lah. Tulis dengan tangan. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 313 kali. Kata Imam Jordani, para ulama sebut, ni ulama-ulama dekat dengan Allah Ta'ala, siapa yang bawa kertas ni selalu, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang bermanfaat kepada dia. Ni tangkai ke Ustaz? Ni termasuk tangkai kan? Jadi dimasukkan dengan
mengambil barakah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bagi bertawassul mengambil barakah. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Tak syirik pun sebab tulis bismillah. Nah, bukan tulis nama apa ni nama orang-orang yang sekian-sekian kan. Boleh tulis gitu. Tak ada tulis simbol-simbol apa, tulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulis macam tu 313 kali. Dan dibacakan, kata ulama, siapa yang baca ni pada akhir tahun 313 kali bismillahirrahmanirrahim, maka pada tahun tersebut Allah Ta'ala akan berikan kelapangan kepada keluarga dan diri, insyaAllah. Masa akhir zaman pada akhir bulan tu, nak masuk esok tu awal tahun, duduk ramai-ramai baca bismillah 313 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu bila? Lepas asar, sebelum maghrib. Esok tu 14.34, maghrib tu, sebelum maghrib tu, maka kumpul baca waktu tu 313 kali. Elok lah kalau surah mustaqim boleh buat ramai-ramai pakat mai baca waktu kita sebut. Selain baca doa awal tahun, akhir tahun, baca yang tu. InsyaAllah pakat-pakat dapat kebaikan, insyaAllah. Rezeki yang bermanfaat. Cuma satu saya nak ingatkan, jangan letak bismillahirrahmanirrahim dalam poket. Lepas tu poket tu pula dalam beg duit. Dalam beg duit tu pula pitak kat belakang punggung. Jangan pitak pula kat punggung, dalam metal tu bawa bismillah tu kat punggung dia. Hak tu bukan dapat kebaikan, dapat punggung nanti. Jadi kena buat apa? Buat elok-elok, letak kat tempat yang baik-baik. Letak dalam beg kita yang kita bawa dengan hormat. InsyaAllah Allah akan beri kebaikan. Ini disebut oleh ulama-ulama. Saya ada kitab ni, kalau nak tengok apa boleh. Kitab tu dia bawa pada belakang. Kitab Syarah Matan Arba'in lil Imam Jurdani, ulama besar dalam Mesir Al-Azhar, dan dia tulis kelebihan bismillah sebegitu. Orang dapat ambil manfaat semua sekali. Dan itu yang saya bagi ijazah kepada ibu bapa semua untuk beramal dengan perkara tersebut. Ajas hukum jami'an, sebut ramai-ramai muqabilna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.